awak selalu skip, yang ini topik 4 tingkatan 4. Webinar kita dah di live stream. Maksudnya kita dah masuk YouTube ke Terupa Agus? Ya betul, untuk pengetahuan. Kita dah penuh. Faham. Hai pelajar-pelajar dekat YouTube. Jangan lupa like, subscribe and turn on notification, okay? Welcome to our YouTube channel. Alright, so kepada pelashin-pelashin semua, sekiranya ada kawan-kawan awak yang cakap tak berjaya masuk link, boleh inform diorang untuk ke YouTube channel Ilmu Free by MC Plus and life is all them. Yes. Thank you. Oh, jadi tapi kepada yang duduk dalam ni, janganlah korang rasa macam, oh aku boleh keluar masuk kat YouTube ah. Sebab dekat YouTube kami tak nampak komen. Yeah. Jadi kami hanya nampak komen awak-awak semua. Begitu. Jangan terkeluar, nanti kalau dah terkeluar orang lain masuk, awak dah tak dapat nak masuk. Oh my god. It's like the Hunger Game. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, seriously, kita cakap tadi tentang topik yang kita nak bawakan ni adalah satu topik yang selalunya pelajar lari sebab bosan. Dia tak melambangkan macam bio sangat, tapi sebenarnya topik ni sangat-sangat bio. Sangat-sangat bio, iaitu topik 4 tingkatan 4, komposisi kimia. Komposisi kimia dalam sel. Yes, in English, composition in cell. Sorry, saya allergic dengan stream. Bersin dah start, mata dah start merah ke? Oh my god. Saya allergic dengan cat tempat ke sir? Saya allergic dengan kimia. Boleh je kalau tajuk dia macam ni kan. Komposisi dalam sel. Yes, itu boleh je. And topik ni dia nampak macam okay tu, sebab awak kena faham. Dia macam tengah nak cakap, sekejap saya tanya dekat awak lah. Kita bagi contoh lah, pengenalan sikit lah topik ni pasal apa. Supaya lah baru korang nampak, oh bio rupanya. Ya ni. Ini adalah remote TV. Remote TV ni dibuat daripada apa? What it is made of? What it is made of? Besi. Oh my god. Banana. Korang ni terlampau sains ni. Dah start ada yang kata plastik. Plastik okey lah. Karbon. Tak boleh gitu. Bahasa mudahnya plastik lah, betul tak? Ni remote TV. Remote TV dibuat daripada plastik. Yang duralumin tu kenapa awak ingat dia nak terbang? Dia buat daripada plastik, betul. Tapi kalau kita nak spesifikkan lagi, dia juga ada getah. Dia juga ada bateri dekat belakang. Bateri ni pula ada macam-macam. Sekejap, buka kan bateri. Boleh potong ke part ni, part yang saya nak buka remote macam gagal sikit. Boleh ke tak boleh? Ada bateri dekat belakang. So bateri ni pun dia adalah dia punya bahan-bahan dia tersendiri. So what happen adalah we are going to learn in detail semua benda dekat sini. Sama juga macam sel. Sel kita cakap dibuat daripada apa? Sel of course kita akan cakap dia dibuat daripada protein. Tapi there are more than protein inside cells. Bukan sahaja protein ada. Kita ada apa Amiri? Kita ada apa lagi Amiri daripada protein? Carbs. Carbohydrate. Kita ada water. Water, that's good. Wow, we are from British. Water, that's good. We have a lipid. Lipid. Oh, is it the correct? Nucleic acid. Nucleic acid. Yes. Saja je nak beritahu dekat orang, water tu adalah water in British. Is it a British thing? British thing? Yeah. Sebab macam saya, waktu saya belajar jadi ninja dulu dekat Jepun, dia sebut water dekat situ. So dia lain sikit lah. Setiap orang ada tempat masing-masing dia dekat sini. So hari ni kita akan go through kan all this part secara ringkas supaya awak semua faham. Keluar daripada kelas ni awak akan macam, wah macam tu je ke? Dia macam wah macam tu je ke? And that is good. So jom kita mulakan dengan lupa nak perkenalkan diri. Aiman dah baca komen Aiman. Nama saya Iqbal, saya tinggi 194. Kita ada Sir Hamidi. Hamidi dia tak nak audible tinggi dia, tak apa. Kita ada Teacher Sarah dekat bawah. Yeah, Teacher Sarah pun, Teacher Sarah tinggi berapa Teacher Sarah? Ramai yang tanya rupanya. Tinggi saya? Saya pendek je. 167 cm. 167 cm. Jadi saya punya tinggi budi pekerti.
Semidi ni bahaya tau. Itulah tu. Kita dah boleh agak dah jawapan dia. Muda-muda dah lawak Hamidi. Saya nak cakap Hamidi adalah Twitter bio yang paling muda dekat sini sebenarnya. Ya, betul. Muda saya ya. Yes. Saya yang paling tua. Paling muda dan paling single, ramai yang cakap. Betul lah tu. InsyaAllah. Jadi boleh kita mulakan sekarang ni. Boleh. Boleh. Kalau nanti kita akan persilakan untuk bahagian yang pertama yang menerangkan karbohidrat. Hamidi. Okay guys, Assalamualaikum and good morning. Before that, saya nak tanya guys, are you guys ready to start the lesson for this morning? Kalau ready, say yes dekat chat semua orang. Semangatlah sikit yes tu. Capital locks, S tu banyak. Tanda seru lagi. There you go. Okay. Demand! Saya akan mulakan dengan karbohidrat. Jom kita tengok dia punya term dia dulu. Kenapa dinamakan sebagai karbohidrat? Obviously, perkataan karbo dekat sini datang daripada dia punya unsur atom apa? Cuba teka. Yes, unsur karbon. Okay. Perkataan hydrat dekat sini. Awak selalu dengar influencer duk cakap, oh muka dia glowing. Hydration is the key kan? So, hydrate comes from the word air. Air, kita dah belajar dah apa dia punya chemical formula. H2O. Oh, kejap. Tak nampak trooper boleh, diorang dah pin kan? Adakah saya telah dipin kan? Yes or no? Belum lagi? Belum. Alright, sudah. Sudah? Okey. Alright, maknanya dekat sini untuk air, bahagian air ni dia dibina daripada unsur hidrogen. It is made up of hydrogen dan juga oksigen. Maka dekat sini kita dah boleh conclude molekul karbohidrat tak kisahlah sekecil-kecil sesimple glukos atau sebesar-besar polysaccharide macam cellulose ataupun kanji, starch ataupun glycogen dibina daripada 3 unsur yang sama. They are made up of these 3 elements. Okay? So itu benda pertama yang awak kena ingat. Carbon, hydrogen, oxygen. Sebab itu nama dia carbohydrate. It is the hydration of carbon. Right. Okay, now before scientists tahu before they know yang karbohidrat ni dibina daripada atom carbon, atom hydrogen dengan atom oksigen, diorang panggil nama lain tau. Which original nama dia datang daripada bahasa Arab. Bahasa Arab dia kita sebut sebagai benda ni. Untuk non-Muslim, kalau kita convert dia kepada tulisan Rumi, dia jadi al-sukaru. Jadi dekat sini al-sukaru, this is the original term dia yang datang daripada perkataan Arab. So perkataan sugar, the word sugar yang kita duk sebut ni adalah sebenarnya saccharide. Okay. So saccharide dia jadi sugar. Sebab itulah nanti awak akan belajar ada perkataan monosaccharide, disaccharide dan polysaccharide. So this is the word. Saya tak tipu orang kata terhibur pula. Memang original word dia al-sukaru. Jangan main-main dengan PU MIDI Okay. Anyway, so basically gula lah. Okay, gula ataupun sugar. Alright. Gula dengan sugar ni pula kita boleh bagi dia orang kepada 2 grup yang utama tau. We can divide them into 2 simple group. Dia ada satu grup dan lagi satu grup. Grup yang pertama ni bila gula tersebut is very small. It's either dibina daripada satu molekul sahaja, it is made up of 1 molecule only, atau dibina daripada 2 molekul. It is made up of 2 molekul. Jadi, kalau satu molekul, kita refer dia kepada, yes, we call it as mono. Okay? Satu ialah mono. So, mono, gula is saccharide. Jadi, dia jadi monosaccharide. Monosaccharide. Kita tukar dalam Melayu, dia jadi monosaccharida lah. It become monosaccharida. Ada juga gula or sugar or saccharide yang wujud dalam bentuk 2 ketul molekul ni. Yes, kalau 2 ketul, kita sebut dia sebagai disaccharide, 2 sugar, disaccharide, or
kita convert jadi Melayu, dia jadi disakarida. Alright, ini ialah kita panggil, kalau dia dibina daripada satu atau dua, kita sebut dia sebagai gula ringkas. We call it as gula ringkas ataupun simple sugar. Okay, simple sugar. Boleh follow setakat ini guys. Boleh dia refresh balik kan, dia duduk datang balik, dia duduk buffer balik dah. Okay, yang mana lagi satu, dia dibina daripada berpuluh-puluh molekul. It is made up of many molecule. Jadi kalau many molecule, this one ialah gula ringkas, this one ialah gula kompleks kita sebut. It is called as gula kompleks. Gula kompleks or complex sugar. Alright, complex sugar. Dan kalau kita nak guna nama sakkar al-sukaru dia, maka benda ni menjadi, yes, banyak ialah poli kan. Kita dengar selalunya poligami, banyak isteri. So ini ialah polysaccharide, banyak sakkar dia. Okay, so it is polysaccharide ataupun dalam Melayunya dia sebut polysaccharida. Good job guys. Boleh ingat mono, di and poly? Boleh Okey, untuk monosaccharide, jom kita narrow down lagi. Berapa ketul, berapa jenis monosaccharide yang awak kena tahu? Very good. Kita kena tahu 3 jenis monosaccharida. So this is the first one, the second one and the third one. Boleh tak beritahu dekat saya satu monosaccharida yang paling famous yang ada dekat almost all molecule? Yes, tak lain tak bukan ialah glukosa. Glukosa. Okey, glukosa ni kadang-kadang dia boleh diubah bentuk dia. Boleh di-convert menjadi monosaccharida yang lain. Can you tell me monosaccharida ni boleh jumpa selalunya dalam buah-buahan, sweet fruit? Yes, kalau buah sucrose bukan mono fruktosa. Okay, so saya tulis perkataan fru je lah. I believe you guys dah tahu itu ialah fruktosa. Okay, lagi satu jenis sugar pula bila kita minum susu. It doesn't matter susu ibu ke, susu lembu ke, sama juga. Kita akan digest that sugar, kita akan dapat benda ni. Yes, we have galactosa. Saya tulis dekat sini gal sahaja. Hopefully you tahu dia punya nama penuh lah. Okay, now ini ialah monosaccharida 3 yang awak wajib ingat. Glucose, fructose dan galactose. Now, untuk monosaccharida nak membentuk disaccharida, dia kalau kita tengok di dibina daripada 2 molekul, betul tak? Maknanya dia dibina daripada gabungan monosaccharida. Okey, jadi kalau glukosa bergabung dengan another glukosa, dia combine dengan another glukosa, maka dia akan jadi apa guys? Yes, dia akan menjadi maltosa. Kita tak kata glukosa kuasa 2. Itu matematik. Kita kata maltosa. Okey, jadi maltosa. Dia punya byproduct dia dalam proses gabungan ni, dia akan menghasilkan air lah basically plus H2O. Ya Allah, macam-macam jawapan dekat chat. Glukos kuasa 2, diglukosa lah. Well, it is not wrong. Kalau korang panggil H2O, kita panggil dihydrogen oxide. It is not wrong, right? It is not wrong. Water is the normal term. Kalau chemistry dia dihydrogen oxide macam tu. Okay? Samidi, kalau macam H2O, ada juga yang cakap bunyi dia adalah ho. Jadi pun boleh juga, saya Iqbal. Pun boleh juga, betul ke tidak? Yes. Orang cuba buat sama-sama sebut tu. Dia macam wheezing macam tu. Semput je. Okay. Alright. Now, untuk pembentukan fruktosa, dia glukosa ni macam saya cakap tadi, dia adalah molekul monosaccharide yang tak nak kalah. Dia akan ada dekat semua molekul disaccharide. So untuk fruktosa pun, sebab dia tak nak kalah, dia ada juga dekat dalam tu. Galactosa pun sebab glukosa tak nak kalah, dia ada juga dekat situ. Okay. So guys, kalau fruktosa dia combine dengan glucose, dia akan menjadi dia akan menjadi sucrosa. Okay, this one ialah sucrosa. And last kali, kalau galactose bergabung dengan glucose, ini ialah
lactose. It is lactose. Alright, plus H2O lah. Dekat mana kita boleh jumpa nama-nama ni? Macam maltosa. I give you example dekat sini. Maltosa, pernah tengok bungkusan Horlick, dia tulis dekat sini malt drink. So untuk maltosa, dia ni rasa dia manis. So selalunya ditambah dekat minuman Horlick, dia ada dekat dalam gandum, bijirin, wheat ataupun dia ada dekat dalam barley. Even Milo pun, Milo kalau awak tengok dia akan iklankan sebagai malt drink macam tu. Okay. Next term ada juga, alright, untuk sukrosa pula. Dekat mana kita boleh jumpa sukrosa? Where can we find sucrose? Ya, tak lain tak bukan, ini Milo. Milo dia letak malt juga. Okay. Untuk sukrosa, ni yang gula putih kita duk makan tiap-tiap hari yang ada dekat dapur, letak dekat dalam kopi, kek dan sebagainya. That is basically sukrosa. So from now on, untuk awak ingat, instead of kita panggil gula putih, kita panggil sukrosa. Supaya kita boleh ingat. Alright. Dan kalau lagi satu, lactose kita boleh jumpa dekat mana? Where can we find lactose? Yes, susu. Susu lah. Okay. So kadang-kadang kalau korang pergi dekat pasar raya, korang tengok banyak produk sekarang, dia tulis this is lactose free. Sebab some people, diorang dilahirkan is because of genetics, dia punya badan dia very low lactase enzyme. Diorang tak boleh proses lactose tersebut. So pengeluar-pengeluar susu ni, diorang digestkan siap-siap untuk awak. Maknanya bila awak minum susu ni, you are drinking galactose siap-siap dekat dalam ni. Dah tak ada lactose dah macam tu. Okay, so that's why dia panggil lactose free. Tapi kalau original punya susu, tak kisahlah susu lembu ke susu ibu ke, memang dia mengandungi lactose. Okay, ada kawan awak tanya, apa beza galactose dengan lactose? Jom kita tengok balik. Kalau awak minum susu, dalam tu ada lactose. Dia masuk dalam sistem pencernaan kita, barulah dicernakan menjadi galactose. Okay, sama juga macam sucrose. Bila kita letak gula putih dekat dalam kopi atau teh, kita meminum sucrose. Lalu dekat laluan pencernaan kita, baru dicernakan menjadi fructose and glucose. And sama juga kalau kita minum Horlick, kita menelan maltose. So bila kita digest, baru dia produce glucose. Boleh follow setakat ni ya? Okay, now apa kita punya ultimate sugar yang badan kita nak? What is actually the sugar that really important for us? Yes, yang paling penting dekat sini sebenarnya adalah glucose. Nak tak nak, walaupun badan kita kita minum susu, lactose, kita convert, kita break down dia jadi galactose dengan glucose. Galactose ni badan kita tak guna badan kita akan convert galactose menjadi glucose juga. Sama juga untuk fructose. Our body cannot use fructose. Kita akan hantar fructose tu pergi dekat kita punya liver, dia akan convert dahulu. Alright? So the process of conversion selalunya berlaku dekat kita punya liver lah. Now, kenapa kita nak ultimately we want glucose? Untuk proses apa? Yes, untuk menghasilkan tenaga dalam proses respirasi sel. Guys, can you tell me respirasi sel, apa bahan-bahan yang diperlukan untuk respirasi sel? Yeah, you remember this. It's GOTA, G plus O to produce T plus A plus K. What is G here? Yes, this is the glucose that we eat. So all carbohydrate that we eat, kita akan digest dia untuk menjadi glucose. O, yang kita masuk ni. Yes, oxygen. Untuk menghasilkan apa? Cellular respiration ultimately to produce tenaga. T ialah tenaga. Anything we want to do in our body require energy. Nak bergerak, nak growth, nak carry out cell division, nak buat tu, nak buat ini, repair cell, repair tissue, everything require tenaga. A pula ialah dia punya byproduct dia, air, water. And last kali, K is the one that we breathe out, CO2. Very good. Jadi inilah basically cerita tentang monosaccharide dan disaccharide. Boleh follow tak cerita dia so far guys? Boleh Okay. So kita dah revise a bit monosaccharide and disaccharide. Sekarang jom kita tengok. By the way,
Kenapa dia dikatakan gula ringkas? Sebab dia dibina daripada 1 and 2 molekul sahaja. So bila masuk dekat dalam badan kita, cepat gila badan kita akan proses sebenarnya. So is it actually good for our body kalau diambil secara eksesif, berlebihan, mono dengan disaccharide? No. It is not good jika berlebihan. Sebab bila badan kita terlalu cepat proses dia, nanti kita dapat that calorie energy tu macam, nak buat apa dengan kalori semua ni? Apa badan kita akan buat? Dia akan convert jadi apa? Yes, nak tak nak, if you have extra glucose, dia convert jadi glycogen dah banyak, last dia akan convert jadi lemak juga. Bukan saja lemak, dia akan datang complication lain tau. Nanti badan kita jadi insulin resistance. Form 4 awak akan belajar tajuk sistem endokrin. Form 5 awak dah belajar tajuk sistem endokrin tentang hormon insulin kan? Okay, alright. So itu side story sahaja. Guys, boleh tak kita masuk ke bahagian gula kompleks ni pula, polysaccharide? Boleh Okay, untuk polysaccharide, dia kita boleh bahagi kepada 2 grup utama tau. Satu ialah polysaccharide yang terlibat untuk simpanan, storage. Okay, simpanan ataupun storage. Simpanan dan storage ni dia berbeza untuk 2 jenis organisma ni. Kalau tumbuhan, if it's plants, macam mana polysaccharida itu disimpan? Yes, dia simpan dalam bentuk kanji. Very good. Dia simpan dalam bentuk kanji atau starch. Okay. Alright, saya bagi contoh dekat awak. Let me show you example here. Mana pokok tu? Ni. Okay guys. Ini ialah contoh pokok carrot. Kita dah belajar. Pokok dekat daun, dia akan carry out photosynthesis. Betul tak? Boleh tak awak bagi tahu dekat saya, apakah produk kepada fotosintesis? What is the product, hasil? Dia akan hasilkan glukosa. From photosynthesis, they will produce glucose. Very good. Jadi, glukos yang dihasilkan ni, of course, pokok pun menjalankan respirasi. Diorang guna glukos untuk produce tenaga. But at the same time, diorang akan hantar that glucose pergi ke tempat lain. Contohnya, dia akan hantar pergi dekat akar. So dia sumbat dekat akar ni, dia akan convert menjadi kanji ataupun starch. So dia sumbat, lama-lama akar dia jadi gemuk macam tu, maka jadilah carrot. So dekat dalam carrot tu, maka dia mengandungi kanji. Struktur ni kita sebut sebagai umbisi. Selain carrot, kita juga ada contohnya macam ubi, potato. So potato pula dia sumbat kanji tu dekat dalam dia punya stem, batang dia. So batang dia menjadi tebal macam tu. Okay. Alright. So inilah kita kata karbohidrat simpanan. Dia asal usul dia daripada history dia, pokok-pokok, carrot, whatever semua ni, dia orang hidup dekat 4 musim tau. So macam kita tahu 4 musim, kadang-kadang masuk winter dengan musim luruh. Dua-dua musim ni dia sejuk, keadaan sekeliling dia sejuk, suhu pun sangat rendah. Time tu kadar fotosintesis sangat rendah. Jadi apa dia orang buat? Waktu musim panas, waktu sama dengan musim bunga, dia orang simpan siap-siap supaya masuk musim sejuk nanti, bila matahari dah tak banyak, suhu sangat sejuk, fotosintesis tak banyak, dia orang boleh guna dia orang punya karbohidrat simpanan. Bijak ke bijak pokok ni sebenarnya? Dia orang pun fikir masa depan tau. Dia orang pun menabung juga sebenarnya. Okay? Alright. So itu ialah untuk tumbuhan. Kalau macam manusia, bukan kata tumbuhan pun simpan. Manusia pun simpan juga. Apa kita punya karbohidrat simpanan kita? Yes, kita simpan dekat dalam hati kita dengan dekat dalam muscle kita dalam bentuk glycogen ataupun kita memang suka simpan dalam hati. Ya, bak kata saya nak quote kata-kata si Iqbal lah. You are my glycogen. Why? Because you are in my heart. Macam tu, okay? Tapi hati dengan heart lain. In my liver. Lain. Itu metafor. Okay, convert. You are my glycogen because you are in my liver. Dia jadi tak sedap kan? Macam tu lah. Okay. Dia sebenarnya ada cara lain. Boleh je panggil terus crush tu glycogen. Glycogen.
Kalau dia tak respon, dia cakap, kenapa you panggil glycogen? Cakap, sorry. Sebab awak kat hati saya. Bam. Okay, baik. Melayu je okey. Kalau English jadi pelik. Because you're my liver. What? Liver? Apa? Macam tu. Lagi-lagi crush tak belajar sains. Aduh. Itulah kata crush tak belajar sains. Benda-benda. Itu bab crush apa semua ni. Hubungan ni saya tak boleh komen banyak-banyak. Benda tu saya biar Teacher Sarah dengan Cik Iqbal untuk komen. Sebab single ke? Bukan. Oh my god, jahat kan? Tak apa sir, single is gold. Yes. You get the best if you're the last. I get to enjoy my life and everything lah. Hello, everyone is also enjoying their life. Enjoy celah mana sebab COVID. Okay, anyway guys. So, glycogen, you remember bila kita makan all the carbohydrate, ultimately kita akan convert dia menjadi glucose. Kalau level glucose terlalu tinggi dekat dalam darah, apa berlaku? Insulin, hormon, awak akan belajar sistem endokrin form 4 nanti, dia akan tolong convertkan glucose ni menjadi glycogen. Dan kita simpan dekat dalam sel hati, liver cell, dan lagi satu dia simpan dekat dalam sel otot. Okay, so whenever we need to use glycogen, contoh dalam bulan puasa, kita sahur pukul 5.30, lepas tu pukul 6 dah tak makan kan. So maybe pukul 7, 8, 9 pagi kita still utilize glucose yang baru kita makan tadi. Tapi pukul 2, 3, 4 petang macam tu, glucose dalam badan kita dah habis. Time tu kita akan mula gunakan balik glycogen yang kita simpan ni. Dia convert balik jadi glucose and kita guna untuk respirasi. Okay guys? Cuba flex sikit glycogen. Kalau flex glycogen sebab dia disimpan dekat dalam sel otot. Tak, it doesn't work that way. Okay, Teacher Sarah boleh tak saya nak ambil lagi 2 minit je? Nak habiskan lagi sikit ke? Boleh Okay guys. Polisakarida lagi satu kumpulan pula, selain dia orang terlibat untuk simpanan, dia orang terlibat dalam struktur sokongan. Okey, struktur sokongan ataupun kita sebut sebagai support structure. Support structure ni kita boleh jumpa dekat dalam dinding sel. Kita panggil dia sebagai selulosa. Okey, selulosa. Alright, in English, cellulose. Okey, ini untuk form 5. Form 4 bio awak akan belajar tahun depan. Ingat lagi tak? Bab 1 awak diperkenalkan selain selulosa, ada komponen lain dekat dalam dinding sel. Do you still remember? Selain selulose, kita ada pectin. We have pectin. We also have lignin. Very good. We also have hemicellulose. Kalau sebut-sebut benda ni, dia punya brain buffer lama tu, tolong tengok balik. Hemicellulosa, selulosa. So ini ialah contoh polisakarida yang berada dekat dalam cell wall juga. Tapi untuk form 4, syllabus form 4, awak kena tahu setakat selulosa sahaja. Okay guys? Alright. So, masa saya telah pun tiba di penghujungnya. Basically, we are done with polysaccharide and monosaccharide. And dia punya, sepatutnya saya nak cover dia punya ciri-ciri dia. Saya rasa ciri-ciri dia awak boleh buat sendirilah kot. Kalau mono dengan disaccharide, dia manis, boleh larut, dengan dia ada habluk, boleh dihablukan. Untuk polysaccharide, dia tak boleh buat semua-semua tu. Okay? Alright. Tak perlu screenshot sebab dia pendek. Pendek pula, kecil. Tak nampak pun dekat skrin. After the class, kita akan share dekat Telegram. Is that okay? Telegram Form 5 Bio. We will share dekat Telegram. Okay guys. Suppose adalah soalan latihan saya prepare sebenarnya. Tapi tak apa. Soalan latihan ni pun kita akan bagi dekat Telegram untuk awak cuba-cuba sendiri. Is that okay? Yang mana belum ada link Telegram, MC Plus, tolong pergi dekat IG MC Plus. Ada link dekat situ, you can go masuk Telegram melalui MC Plus. Okay guys? Alright, itu saja untuk saya. Jadi saya akan serahkan, I will pass the floor to Teacher Sarah. Hi guys, Assalamualaikum. Good morning. Okay, for those yang baru bangun, yang still tengah loading tu, it's okay. We're gonna take it slow and steady. Sebab topik yang kita nak bincangkan ni very simple. Okay, it's been so long, saya tahu. Yang dah mandi tu, congratulations. Okay,
Gang, I sebenarnya kenapa tak banyak bercakap? Sebab tadi I perasan, kenapa Misara je senyap? Sebab I tengah ada morning sickness tau. The more I talk, the more I rasa nak muntah. Tapi tadi dengan jayanya saya dah berjaya muntah sebelum saya start kelas. So, itulah cerita. This is the part where I have to agree with Semidi. Tapi nasib baik dia lelaki ya. Nasib baik dia lelaki. Girl is better, right? Morning sickness apa? Okay, nanti kita bincangkan what is morning sickness. Okay? Alright gang, hari ni kita nak putuk sikit Seiqbal dengan Semidi depan diorang. Sebab saya jenis tak cakap belakang lah, sorry. Miss Sarah dah dipinkan ke? Miss Sarah korang boleh nampak tak saya? Dah. Okay. So kenapa saya kata saya nak kutuk Seiqbal dengan Semidi? Okay, very simple. You can guess siapa Semidi dengan siapa Seiqbal kat sini. Jangan main Okay. Tak percaya. Mana you pernah tengok dia orang pakai singlet? This one is Semidi. Okay, kenapa ni Semidi? Muka dia ganas sikit, betul tak? Yes. Ini adalah Seiqbal. Tak percaya, cuba tengok jari dia. Sama kan? Okay, so kenapa kita nak cakap pasal diorang hari ni? Okay, badan pun sama. Itulah betul. Ada cakap dah, you tak percaya. Tak, hari ni kita nak bincang tentang dua topik yang I guess semua orang tahu betapa penting kewujudan dia. The protein and also the fats. Kita boleh panggil dia sebagai lipid. But I'm going to summarize first protein yang kita akan belajar. So saya ada dua topik. Saya akan cuba my level best not to terlalu laju and not to terlalu slow. Okay? As long as you can follow my pace. Alright, gang? Jadi the first thing I want to tell you is, macam perasan tak tadi Semidi ada explain dekat korang maksud kepada karbohidrat. Now, protein it's a little bit different. Dia lain sikit compare to karbohidrat sebab protein ni, ayat yang digunakan ni adalah bahasa general. If you actually see, carbohydrate wasn't general. Dia tunjuk one by one pecahan dia, and air is definitely general lah. Carbon is not general. For those who learn science, baru tahu carbon tu general. Jadi untuk protein, perkataan dia bermaksud first. So lepas ni, kalau katakan awak nak try tackle crush awak kan? Ni perempuan-perempuan, saya pula ajar awak. Tadi lelaki ajar kan? Sekarang saya ajar awak. Kalau dia cakap, hi protein. Kenapa awak panggil saya protein? Sebab you are my first. Nampak tak kat situ? Ini jarang orang tahu. Sebab protein means primary. First. Yes. Okay, actually, most of perkataan daripada science, daripada biology, sebenarnya datang daripada perkataan Greek tau. Okay? Jadi, that is why kita pilih diorang as the language yang dimasukkan dalam sains dengan bio. Sebab diorang ni adalah antara salah satu saintis yang sangat famous untuk kenal tentang sains dan biologi. But they are not the only one. Salah satulah. Aiman kata nanti Semidi nak try lah tu. Okay, trust me. He is smarter than me. Lagi banyak idea dia ni ada. Sebab tu tak jumpa girlfriend lagi terlalu banyak. Teacher Sarah, saya dah tak boleh guna dah. Sebab kalau tak boleh dah. Kalau saya kata you are my first, dia macam saya menipu dia lah. Macam tak boleh lah benda tu. Amboi, betul juga. Sincere man Okay, jadi protos tu maksud dia first. And they came up with the word protein sebab ada setengah macam I would say bangsa, macam the French people, they said, okay, I'm going to use pro, but I'm going to change according to my language. So dia guna perkataan protein. Jerman kata, nah, I'm just gonna stick with protein. Bahasa biasa. Lepas tu, mid-19th century tu, diorang bergabungkan perkataan tersebut. Jadi, they come to mutual agreement. Dia panggil general word protein. So, itulah cerita protein. Itu je, you my first. That's all. Tak panjang-panjang macam karbohidrat. Karbohidrat memang. Sebab dia betul-betul pakai scientific term. Okay, so why I tunjuk gambar Seiqbal dengan Semidi tadi? Okay, cerita dia macam ni. First, I nak bagi tahulah kat korang, diorang ni sadar macam main-main. Tunjuk gambar apa ni? Lah kanting. Kita angkat sini. Buat gambar. Seiqbal.
You boleh Oh, no, dengar no. ke si Iqbal apa yang cakap? Saya pergi tanda siap. Sorry. Sekejap lagi saya tunjuk balik si Iqbal. Okay, don't worry. Okay. I ada gambar you yang paling handsome dan paling sadar. Oh my You tak percaya, God. sir. But don't worry. Tak buka aurat, sir pun. Should I be worried? No. Okay. Don't worry. Okay. So, gang, the thing is, protein is so simple. Why I say it's simple? Because protein is you. And you are protein. Nanti kejap lagi bila sesi Sir Iqbal akan explain dekat awak sebenarnya macam mana cara kita hasilkan protein. Macam all this while, korang selalu ingat yang sel ni kerja dia adalah untuk buat cellular respiration. Betul tak? Is that the ultimate goal? Cuba fikir balik betul-betul. Tak. The reason why sel kita buat respirasi adalah untuk menjanakan tenaga. Kenapa perlu menjanakan tenaga? Okay, saya nak tanya awak, kenapa awak makan sebenarnya? Okay, awak makan untuk dapat tenaga. Tenaga tu untuk apa? Memanglah kau makan sebab kau lapar. Tapi kau makan untuk dapat tenaga, betul tak? Perasan tak kalau bulan puasa you rasa nak meninggal lah? Tapi tak meninggal lah. Rasa je lah. Yes, untuk meneruskan aktiviti-aktiviti harian awak. Your daily routine. Exactly. That is why you eat. It gives you energy and you utilize the energy untuk buat aktiviti. But if you are like that, your cell must be like that as well. Jadi you menghasilkan tenaga untuk menjalankan satu aktiviti yang sangat penting. So sel kita sebenarnya guys, kerja dia adalah untuk buat protein. That is why you pernah belajar ribosome synthesize protein, the rough endoplasmic reticulum transport protein, jasad Golgi lengkapkan protein tersebut. Betul tak? So protein ni adalah benda yang kita hasilkan sendiri. And that is why we are made up from them. Example, our hair is an example of protein. That is why it can grow non-stop. Perasan tak? Kalau cukur bulu tu kan, besok dah boleh tumbuh balik. Lusa ke, akan datang ke, tak adanya tahun depan baru dia datang kan? Tak ada. Kalau potong kuku pun sama. Dia tumbuh balik. Kalau luka, kulit kita akan tumbuh balik. Betul tak? Maksud dia grow back according to whatever they are before. Jadi ini menunjukkan every part of your body can grow. Anything that can grow sebenarnya adalah protein. That is why orang kata we have to eat protein for growth. Okay gang? So dekat sini kita dah tahu protein bantu dalam pertumbuhan, the growth in our body. So protein is made up of one of the important element. Macam tadi dalam carbohydrate, what is the important element? Lepas tu kita ada hydrogen. Lepas tu kita ada oxygen. Itu untuk karbohidrat. Tapi untuk protein, perasan tak ada tambah satu extra? Yes, this is nitrogen. Okay, nitrogen is very important in protein. Okay, you boleh nampak nitrogen bila you belajar kitaran nitrogen nanti dalam syllabus Form 5. Okay, untuk Form 4 belum lagi belajar. Tapi you kenal what is nitrogen. You can find them in the DNA. Nanti kejap lagi Sir Iqbal akan explain dekat you. So, nitrogen yang menyebabkan carbohydrate is different than them. Different than protein. So, protein mesti kena ada nitrogen. But sometimes, you can find 2 more person. 2 lagi element. Kita panggil dia sebagai sulfur and phosphorus. So, kadang-kadang kalau student lupa nak ingat kan, cikgu macam nak ingat. Saya selalu ajar student saya. Kalau karbohidrat, you panggil CHO. Kalau katakan protein, you panggil CHON. Tapi protein ni juga boleh ada short and C. Sebab sulfur, hydrogen, oxygen, nitrogen, and carbon. Okay? But these 2 adalah bukan primary macam diorang. Okay, so these are the element. So element makes protein. So kalau protein adalah something coming from benda hidup, semua benda hidup ada protein, termasuklah tumbuhan pun ada protein. So tumbuhan bukan saja ada karbohidrat. Tadi saya perasan ada orang kata, carrot tu karbohidrat ke? Yes, of course. Sayur-sayuran, buah-buahan yang awak makan tu semuanya ada karbohidrat.
dan ada juga protein. So dengan makan sayur-sayuran dengan buah-buahan, you can still grow. Bukan saja, kena makan daging. Wajib makan ayam. Dan macam mana you rasa a vegetarian person can actually grow well? Pernah terfikir tak? Kejap lagi saya akan tunjuk awak contoh. Okay? So, the benda hidup yang kita tengah cakap ada all element of living thing. Okay, these are organic, of course. Okay, sebab organic means living thing, benda hidup. So, kita ada haiwan, kita ada tumbuhan, kita ada manusia. Okay? So, ini contoh-contoh. Tadi ada orang sebut pasal ketinggian. Okay, protein yang saya sebut ni bantu dalam pertumbuhan. Okay, termasuklah ketinggian. Tapi nanti bahasa form 4 bio, awak akan belajar satu chapter nama dia tulang. Betul tak, geng? You belajar support and locomotion. Kat situ awak akan faham kenapa tulang kita tak boleh grow all the time. Macam mana kulit, rambut, bulu kita boleh grow. That is because tulang bukan 100% organic. Apa saja yang 100% organic, definitely they can grow all the time. So insyaAllah one day kalau kita free nanti, maybe saya semedia dengan si Iqbal boleh mengajar awak tentang support and locomotion so that you know in depth pasal tulang dengan gigi kita. Okay? Alright. So example yang saya dah bagi ke awak tadi, siapa yang ada protein. Okay, ini contoh dia. Ada juga benda yang saya akan bakal tunjukkan dekat awak. Contoh apa yang you nampak. You perasan kan benda ni paling banyak you belajar masa chapter 9. For those form 4 yang belum belajar, insyaAllah akan belajar nanti. So you akan kenal example of protein. Macam mana carbohydrate pun ada simplest to the most complex, protein pun ada benda yang sama. Now if you can actually see protein, okay, adalah salah satu contoh benda yang kompleks. Sebab protein ada banyak. Protein rambut, kita ada apa lagi selain daripada protein rambut? Protein kuku. Yes, kita ada protein pada sutera, you know silk? Yes, protein pada tisu-tisu dekat tulang. Yes, it's called collagen. Protein pada otot. Dan kita ada protein pada kulit. All these are type of protein. In fact, protein dari susu dan juga protein daripada daging pun berbeza. So, protein ni kalau katakan kita break down into simpler, not simplest, into simpler. Kita panggil dia sebagai polypeptide. Poly tadi macam familiar kan? Dengan ada carbohydrate tadi. Yes. Okay. So poly means banyak. Dia datang daripada, I'm sorry to say this, daripada perkataan kimia polymer. Okay. So si Iqbal jangan sneeze Sorry. Apa dia? Okay. Sebab perkataan poly ni sebenarnya kita curi daripada perkataan kimia polymer. Si Iqbal kan dia allergic sikit. So dah dia. Poly means banyak. Okay. Kalau kita break them down into further, they become peptide. And then peptide pula, kita simplekan dia lagi, which is the simplest. Boleh nampak tak skrin saya? Okay, which is the simplest. Kita ada amino acid. Ataupun kita panggil dia sebagai acid amino. Dia bahasa Melayu dengan English dia terbalik je. Tak susah pun. Okay, the rest spelling je yang berbeza. So as you can see, I dah tunjuk kat you macam mana bentuk structure dia. Okay, macam protein, ada banyak jenis. Ada yang bentuk macam ni. Nampak? Ada yang bentuk macam ni, ada yang bentuk macam ni. But guys, tahun ni, KSSM, awak tak belajar contoh-contoh detail protein. Sebenarnya protein ni dia ada dia punya own level tau. Dia ada primary, dia ada secondary, dia ada tertiary, dia ada quaternary. But tahun ni tak belajar. Alhamdulillah pula dia cakap. Okay, tak adalah detail. Okay, kenapa hari tu exam masuk? Sebab you kan tahun pertama, you kan student yang pertama buat KSSM, betul tak? Jadi dia tak ada banyak soalan yang sama dengan silibus yang terbaru. Jadi silibus yang lama tu digunakan. Kalau you perasan KBSM, diorang belajar in depth about this. You tak sangat. So very simple je. Okay? Polypeptida, this is how it looks like. Dia adalah ikatan peptida yang ikat fosfat atau asid amino. Nampak?
Okay, peptida kalau dia dikecilkan, amino acid paling ringkas. So it looks like this. Okay, ingat tak tadi pasal cerita Seibal dengan Semidi? Agak-agak dia orang kat mana? Agak-agak dia orang kat mana? Dia pergi gym. So sebenarnya kalau hari ni pagi ni tak ada kurung ajar, dia orang exercise kat rumah. Sebab sekarang tengah PKP, gym tak buka. Betul tak? Kita nak gym pagi pun sebenarnya. Kan? Kat rumah ni. Ni zaman masa belum PKP lah. Tu yang sentiasa energetik ni. Saya, I don't exercise. Saya dah lama Last time I check, I tak ingat bila. Okay, betul tak Semidi? Semidi selalu pergi gym kan? Yes. Okay? Okay. So Semidi, kenapa you nampak garang dalam ni Semidi? Hormon. Okay, maklumlah. Penyakit orang muda ya. Cepat cranky, cepat marah. Okay, so joking tau Semidi. Takut emotional pula. You kan muda. Sumpah jahat kan? Okay, so sekarang ni dia ni pergi gym. Both of them. Okay, kerja dia adalah untuk membesarkan otot-otot dia orang. Sudah tengok tak abang-abang Sador pergi gym? Kan? Balik rumah dia buat apa kan? Lepas dia pergi gym. Memanglah dia mandi. Ya Allah, tak pergi gym pun mandi. Apa pula balik rumah tidur? Dah pergi gym energetik lah. Apa tidur pula? Okay, makan. Nampak tak? Semidi. Dia dan dapurnya. Nampak tak dia tengah buat apa? Pandai kan Semidi? I cari gambar you kan? Ya. Seipan dia balik rumah, saya tak jumpa gambar dia. Hilang. Saya jumpa Semidi je. Okay. Nampak? This is the protein powder. Lepas tu, tak tahulah apa Semidi tambah. Nanti dia share resepi dekat IG Okay, strawberry mesti ada. Dia suka strawberry. Okay, lepas tu dia blend. Okay. What is this actually? Sebenarnya, dia tengah buat protein shake. Protein shake is the best meal untuk geng-geng yang pergi gym hardcore. You tak payahlah beli. You mana ada pergi gym hardcore macam diorang. Seipal dengan Semidi hardcore satu hari diorang train 6 jam. You 6 minit pun dah give up. Jadi you tak perlukan semua ni. Okay, pernah dengar tak orang kata budak-budak tak payahlah ambil protein shake. Tak payahlah ambil protein shake. Apa yang diorang kata tu is actually true juga kan, betul tak Semidi? Sebab diorang tak faham how this protein shake works. Protein shake adalah protein yang paling ringkas. Dia adalah amino acid. Kalau you baca ingredient dia betul-betul, but make sure you cari for muscle gain lah. Dia ada banyak kan sir? Weight gain, dia ada muscle gain, dia ada weight loss, dia ada banyak. Tapi kebanyakan protein shake yang abang-abang Sador yang pergi gym ni ambil, sebenarnya adalah amino acid. Dia adalah serbuk amino acid. Okay, cikgu, kenapa nak kena ambil protein shake bila kita boleh makan ayam? Guys, don't worry. Diorang makan je ayam. Diorang makan je telur. This one membantu diorang untuk cepatkan pertumbuhan otot. Because kalau you makan ayam, daripada protein, kena tukar jadi polipeptida. Daripada peptida, kena tukar jadi asid amino. Maybe pencernaan mengambil masa 5 jam disebabkan diorang dah berumur sikit. Okay? Jadi lamalah kot pencernaan dia. Lepas tu nak kena serap pula. Lepas tu nak kena go through assimilation pula. Kita panggil asimilasi. Betul tak? So it will take long time for the muscle to build. Jadi lepas pergi gym, otot koyak kan? Betul tak? Lepas pergi gym, sakit kan? Otot koyak kan? That is the purpose. Kita nak koyakkan otot. Jadi bila otot tu koyak, kita perlukan a new protein to build the otot supaya dia lebih sadar daripada sebelum ni. So protein shake is one of the choices that they choose because dia dah pun jadi asid amino. So tunggu serap aja and jadi muscle yang baru. Nampak tak? Sadar lah.
Tapi geng ni bukan satu hari je lah. Satu hari you pergi gym bermati-matian, balik tu, you minum protein shake, you tidur, you ingat miracle happen the next morning. No. Semidi dah train berapa puluh tahun dah. Semidi. Dari Iqbal lepas yang cerita. SPM. Dia daripada baby dia dah pergi gym. Dia dengar ke? Okay, so that is Midi and another one is Iqbal. Marilah kita namakan dia orang. Mana boleh tak namakan kan? Ni Midi. Okay, jangan main-main garang tau. Okay, yang ini adalah Iqbal. Sesuai kan? Okay, ini rambut Iqbal tanpa gel lah. Midi pergi mana? Boleh pakai gel. Okay. Alright. Boleh? Faham kan? So, this is cerita saya pasal protein. Okay. Ada soalan yang awak nak tanya? Oh, saya rasa tadi ada. Saya ada nampak student tanya saya satu soalan. Yang ni sangat famous. Dia suka tanya. Cikgu, kenapa kan orang vegetarian boleh hidup? Boleh, tak ada masalah. Ini yang skeptical thinking yang saya kena hilangkan daripada awak. Perasan tak? Protein ada dua jenis sebenarnya. Tapi jarang kita pecahkan dia kepada dua. Betul? Okay. Kenapa saya kata protein ada dua jenis? Dia ada yang plant-based protein and dia ada yang animal-based protein. Okay, ada yang tanya saya, cikgu, protein menggemukkan ke tak? Okay. I will answer that later. Okay? Kalau dia adalah plant-based protein, these are the example. Kekacang adalah contoh protein ya guys. Like I said, tak semuanya makanan dia 100% carbohydrate, 100% cholesterol, 100% fats, 100% protein. No, kadang-kadang dia pun ada composition protein dia juga. By eating plant-based food, dia juga boleh bantu awak untuk membesar. Silat hari bulan kan? Plant-based protein lagi tinggi protein dia daripada meat. Certain plant. Okay? Awak boleh nampak. Saya buat perbandingan kat sini. Nampak? Can you see? Perasan tak? Kalau you tengok almond kan? Tengok almond. 29 gram protein. Lagi tinggi daripada telur. Lagi tinggi daripada turkey. Betul, lagi tinggi daripada chicken breast. So anda semua nak tukar jadi vegetarian ke? Boleh je, tak ada masalah. So orang vegetarian boleh survive, no problem. They can grow too. Sebab plant-based protein tu wujud. Okay. So itu terpulang pada masing-masing. Okay, cikgu, susu. Bukankah Semidi cakap tadi susu karbohidrat? Kenapa susu adalah pelengkap makanan yang terbaik? Kenapa baby dia boleh minum 8 botol susu setiap hari? Maybe 6, maybe 7. Cuba kalau awak minum 7 ke 8 botol susu setiap hari, muntah tak awak? Muntah. Pasal awak makan nasi, awak makan sayur, awak makan ayam. Baby tak. Dia punya digestive system dia belum ready lagi. So dia minum susu sebab susu adalah pelengkap makanan yang terbaik. Sebab dia ada everything. Dia ada carbohydrate, dia ada protein, dia ada fats, dia ada vitamin, dia ada fiber, dia ada water. 7 kelas makanan tu semua ada. Okay, so baby grow well. And baby adalah salah satu creature, kalau you belajar fasa pertumbuhan, baby grow rapidly compared to us, adult and teenagers as well. Baby adalah infancy, so dia punya growth rate sangat bagus. So kalau you perasan kan, hari ni dia besok dia dah boleh pegang jari awak. Lusa dia dah boleh cakar awak. Lepas tu tahun depan awak tengok dia dah boleh lari kejar kucing masuk Olimpik. Pertumbuhan dia pesat. Okay, so susu tu adalah terbaik untuk dia orang. But at certain age, of course, dia dah kena start makan makanan macam awak makan. Okay? Alright, so ini adalah perbezaan. Jadi ada yang last question tadi, ada student tanya saya, protein menggemukkan ke tak? Okay. Dia macam ni. Karbohidrat bagi kita tenaga. Lemak bagi kita tenaga 2 kali ganda daripada apa karbohidrat bagi kita. Betul tak? Tapi kalau makan karbohidrat
lebih daripada patut, kita boleh jadi gemuk. Sebab semidi dia cakap tadi, dia boleh jadi glycogen. Yes? Okay. Protein is the same. It's the same as well. They can turn into fat kalau you dah cukup ada apa yang you perlukan dalam badan. But remember, kalau katakan tak cukup karbohidrat, kalau katakan tak cukup lipid dalam badan, protein akan ambil alih untuk beri awak tenaga. Okay? Nisa kata senang cerita puasa. Kalau takut saya gemuk. Taklah guys, protein tak akan menggemukkan awak kalau awak pandai kontrol awak punya portion dengan betul. Tak nak gemuk senang je. Ni, follow dia pergi gym. Apa susah? Betul tak? Saya pula bila teacher Sarah cakap tak nak gemuk senang je, saya dah dengar dah, dekat dah. Rupanya pergi gym je. Okey lah sir, ikut telunjuk you. Faham. Okey lah sir kan? Jangan main-main. Tak, dia tak percaya. Saya kata rambut si Ibal kalau tak pakai gel macam ni. Ni pakai gel. Pergi gym tak pakai, tapi semidi dia memang pakai 24 jam kan? Jadi tak yang ni tak, pagi ni tak. Dia automatic. Oh, terpacak dengan sendiri. Wah, dahsyat ni orang memang dahsyat. Blow dry je. Faham. Rajinnya, my god. Tapi masih tajam tau. Cicak jatuh memang dia tertembus jugalah. Matilah cicak tu. Mati. Okay guys, actually I nak cover one more part. I nak buat lipid. Tapi it's okay. I akan masukkan nota tu dalam Telegram juga so that you can actually revise. I'm going to pass my floor to Sir Ibal yang comel dan sadar selalu pergi gym dengan semidi. Okay? Alright guys, apa saja yang saya ceritakan awak pasal semidi dengan Sir Ibal tadi adalah joke semata-mata. Tapi kalau katakan awak nak jadikan dia benar-benar pun no problem. Dia orang okay je. Thank you guys. Terima kasih banyak-banyak. So I'm just gonna pass my floor to Sir Ibal. Alright, thank you Miss. Trooper, dah pin saya ke Trooper? Dah. Alright, terima kasih. Ladies and gents, bunks and cucks tu adalah ringkasan untuk abang-abang dan kakak-kakak. Saya macam malas nak cakap banyak kali. So bunks is plural for abang-abang lah. Ingat ni kelas bio bukannya kelas BM. Tadi Sahmi dah buat pasal karbohidrat. Teacher Sarah dah buat pasal protein. So sepatutnya saya akan buat pasal lipid lah. Betul ke tidak, Miss? Nak saya buat lipid ke nak saya terus masuk ke acid nucleic? Boleh lipid, tanya diorang kot. Okay. Terus, mana? Acid nucleic ke lipid? Dua-dua. Pertama. Okay. Banyak juga yang nak lipid. Jadi kita masuk lipid dulu boleh? Okay. Jangan risau. We'll go with lipid first. We go with lipid. After that, kita masuk pula kepada kita punya acid nucleic. No problem. Sebab apa? Lipid pun sebenarnya adalah pelengkap makanan kita. Tuan-tuan dan puan-puan, ladies and gents, bunks and cucks. Saya harap awak dah dapat. Tadi Sahmi cakap pasal karbohidrat. Karbohidrat basically adalah kita punya sumber tenaga utama yang dapat dijumpai di merata tempat. Protein pula adalah basically bahan bina. Everything that can grow mesti ada protein dekat dalam. Jadinya lipid ni apa benda pula? Lipid ni dia boleh jadi dua-dua. It can become both. Bergantung kepada keperluan. Bahasa mudah lipid adalah lemak. Tapi tak semua lemak tu lipid. Tapi semua lipid tu lemak. Jenuh macam mana pula tu? Ya Allah. Okay, don't worry. I'll give the presentation, this class in both language, BM and also English. Alright, so don't worry. Jangan risau. Kita akan cakap dua-dua. So those yang DLP pun awak akan dapat belajar juga. Okay, kita banyak tadi. Mana tadi? Lipid. Yes. Dia macam ni. Lipid tu sebenarnya adalah kategori besar. It is the large category of apa yang kita nak belajarkan ni. Okay, so ini adalah lipid. Dalam lipid ni adanya lemak. Dalam lipid ni adanya minyak. Dalam lipid ni adanya steroid. Dalam lipid ni adanya wax. Jadi dia ada pecahan dia di dalam itu. So, jom kita tengokkan. Kita ada 4 jenis lipid yang kita akan belajarkan dalam chapter 4, Form 4, Biology.
Dekat sini yang pertama ni kita ada lilin ataupun wax, steroid, fosfolipid dan juga akhir sekali adalah lemak ataupun fats. Tadi sambil Samiri dan juga Cik Sarah tengah mengajar tadi, saya perasan ada ramai juga yang duk tanya pasal jerawat dan makanan. Sebab bila cakap pasal kacang tadi terutamanya, ada yang tanya macam, kalau makan kacang tak ke banyak jerawat? Jawapannya tak. Kita terfitnah kacang ni sebenarnya. Okey, apa makanan yang paling banyak menyumbang kepada kejerawatan? Bukan kejururawatan, kejerawatan. Jawapannya adalah karbohidrat. Gula. Kita duk kata, kenapa I masih ada breakout? Sambil tu duduk minum Ribena lah, duduk makan coklat lah, makan ni lah. Lepas tu bila makan kacang, salahkan kacang. Tak boleh gitu. Sebab apa? Kenapa pula? Apa kita gula dengan jerawat pula? Adakah yang keluar tu, jerawat tu sebenarnya gula? Tak. Bila awak banyak makan gula, awak akan keluarkan insulin, hormon untuk rendahkan balik aras gula dalam darah. Apa yang jadi bila dia keluarkan insulin? Side effect of insulin adalah keluar minyak dekat muka. Betul. Yes. Jadinya, if you want to, get rid of your breakout, yang pertamanya, of course, banyakkan minum air mineral, air kosong. Macam ni air kosong, bukan air Coke, bukan air Ribena. Lepas tu, kurangkan gula atau cut off gula. And then, kalau masih lagi tumbuh jerawat, cuba tengok your lifestyle pula. Kalau bantal punya sarung, tukarlah setiap sehari sekali. And kalau masih lagi tak okey juga semua tu, maksudnya you are in that phase, hormon punya phase. Sir, I punya muka, jerawat, I tahu sebab gula. So macam mana tu kalau kita dah tahu sebab gula? Jangan ambil gula kan? I tak boleh sebab I lawyer teruk. Gula je I boleh masuk. I kosong pun tak boleh minum. Tak boleh, susah sangat. Maybe try artificial gula, artificial sweetener macam stevia ke? Itulah yang I try to do. Jus pun I try to do yang tak ada sugar punya. Yes, that's good. And sekarang ni, bila cakap pasal makanan semua ni, ramai juga yang duk tanya sekarang pasal air klorofil. Saya jawab kemudian boleh air klorofil ni. Sebabnya, ya Allah, korang ni sikit punya malas nak makan sayur sampai sanggup nak cuba cari-cari jalan-jalan mudah dekat sini. Makan je lah sayur, apa masalah korang. Jadi sekarang ni, daripada sini, tuan and puans, ladies and gents, bunks and cuts, lipid yang kita akan tengokkan. Yang pertamanya, lilin ataupun wax. Lilin ataupun wax. Okay. Sebelum kita nak go through, nanti akan ada nama-nama yang bersifat chemistry tau kat sini. Okay, ada nama yang bersifat kimia. Jadi it's okay. Kita pemudahkan dulu boleh. Dia pertamanya adalah, kalau tadi karbohidrat CHO, carbon, hydrogen, oxygen. Kalau protein tadi adalah carbon, hydrogen, oxygen, phosphorus dan juga sulfur. Lipid ni pula adalah karbon, terdiri daripada karbon, hidrogen, oksigen. Macam sama dengan karbohidrat. Kadang-kadang dia rasa macam, sama je karbohidrat tu. Adakah lemak ni sebenarnya karbohidrat ni sebenarnya lemak? Tak. Kandungan karbohidrat lebih rendah hidrogen berbanding dengan lipid. Maksudnya dalam CHO ni, hidrogen lagi banyak berbanding dengan karbohidrat. Contohnya kita ada karbon, hidrogen, oksigen. Untuk karbohidrat, nisbah dia adalah 1:2:1. Yang sini mungkin 1:4:1. Tak kisah, tapi dia lebih daripada 2. Faham? More hydrogen. Hidrogen ni, lagi banyak hidrogen, inilah yang digunakan untuk menyimpan tenaga. So lipid, kalau saya ada 1 gram lipid dan 1 gram karbohidrat, walaupun sama berat dia, tetapi lipid ada lebih banyak tenaga. But, kena ingat, kalau awak makan karbohidrat dan awak makan lipid serentak, yang akan digunakan sebagai tenaga oleh sel-sel awak dulu adalah karbohidrat. Habis karbohidrat, barulah dia akan cari protein. Lepas habis protein, barulah dia akan cari lemak. Jadi bila awak tengah duk makan nasi lemak dengan telur mata, sambil awak berlari, lepas tu awak pergi berjogging pula, for the first 40 to 45 minutes, awak tengah bakar tenaga daripada nasi dan telur. Belum lagi bakar tenaga daripada lemak. Jadi kalau lemak tak ada akses ataupun ada simpanan, dia akan simpan dekat bawah kulit. Jadilah macam ni. Like that. Macam tu. Jadi kita dah dapat dah
sedikit tips macam mananya nak membakar lemak, awak kena bakarkan karbohidrat dan protein. So of course kita ada satu lagi solution. Jangan makan karbohidrat. Jangan makan protein. Kita biarkan saja lemak kita dibakar. Betul ke tidak? Itulah yang kita buat sewaktu kita berpuasa. Tetapi kena ingat, tuan-tuan dan puan-puan, kalau tak makan langsung, dia akan bakar lemak. Tapi pada masa yang sama, awak juga tak dapat nutrien-nutrien lain. Contohnya macam vitamin dan mineral yang diperlukan oleh badan untuk awak menjadi lebih sihat. So the best way, kalori in kena lebih rendah berbanding kita punya penggunaan kalori. Itu cara dia. Dan dah dapatkan dekat sini, maksudnya karbon, hidrogen, oksigen. Dah cukup dekat sini, betul? Kemudian antara nama-nama yang awak akan biasa dengar dekat dalam lemak ataupun lipid adalah glycerol dan juga nasi lemak, fatty acid. Okay, glycerol dan juga asid lemak. Saya cakap nasi lemak ke tadi? Sorry. Dan juga asid lemak. Saya cakap asid lemak. Sorry, tersasul kita semua ni. Dia orang yang salah dengar. Kita tak tersasul. Dia orang salah dengar. Itulah, tolong betulkan telinga. Masya Allah. Saya kena sebut asid lemak, saya tahu. Asid. Thanks. Jadi sekarang ni, YouTube nanti boleh replay balik habis. Dia orang rakam habis bahan putih. Pada yang belajar di YouTube, apa khabar? Kalau boleh tolong delete replay lepas ni. Terima kasih. Thanks. Jadi sekarang ni glycerol dan juga asid lemak, ataupun in English dipanggil sebagai fatty acid. Nama dia, kalau kita gabungkan, kita akan dapat triglycerida ataupun triglyceride. Macam, apa ni? Semua nama ni macam kimia. Betul tak? Tapi it's okay. Kita tengokkan, kenapa nama dia tri? Adakah dia tengah mencuba sekarang ni tapi tak berjaya? Tidak. Glycerol ni, kalau selalunya diibaratkan macam seketul ataupun sebongkah molekul. Dia akan bergabung dengan asid lemak. Tetapi asid lemak yang digabungkan, ada 3 asid lemak yang digabungkan. Itulah namanya tri. 3, bukan di, bukan mono. Triglycerida. Ada yang kata, sir, kenapa bentuk dia macam sperma? Yes, bentuk dia macam sperma, tapi dia bukan sperma lah. Sebab sperma punya ekor dia lebih lembut macam tu, sebab dia nak kena berpusing untuk dia berenang. Yang ini dia susunan molekul karbon dia sahaja. Jadi tuan dan perempuan, bila dia digabungkan, nama proses penggabungan, ingat kalau molekul nak bergabung dalam biologi, condensation. Nak pisah, hydrolysis. Ingat, hydro maksudnya air, lysis maksudnya apa? Lysis maksudnya separate, break apart. Yes, kalau awak nak minta break dengan awak punya pasangan, boleh, tak ada masalah. Sebenarnya saya rasa kita perlu lysis. Lysis tu apa? Tinggalkan dia tak cukup biologi untuk awak. Jadi sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan, bila kita dah tengokkan dekat sini, yes, dia akan digabung macam tu. Sekarang ni saya nak tanya, berapa agak-agak proses kondensasi ataupun condensation yang berlaku untuk gabungkan dekat sini? 3. Maksudnya 1 gabung, 2 gabung, 3 gabung. So 3 gabung. Bila 3 gabung, dia juga akan menghasilkan 3 molekul air 3H2O. Nak pisahkan dia pun, if you want to separate this part pun, you will also use hydrolysis to separate them. Dan sebenarnya, secara ringkas, saya cakap sebenarnya inilah cara untuk menyimpan air dalam bonggol dia. Dia tak simpan air tau. Kau ni yang fikir bonggol unta tu, kau boleh kocak dia keluar air. Bila kau dah harga dekat padang pasir ni, kau ambil straw, kau pup. Thanks. Don't do that. Dalam bonggol dia ada lemak bentuk glycerol dan asid lemak. Bila dia perlukan air, dia akan combine it together so that they can get water molecule. And at the same time, dia orang dapat tenaga yang boleh dia orang gunakan untuk dia orang punya badan. Tapi kenapa lemak disimpan dekat bonggol atas sahaja? Sebab dia nak bagi tempat-tempat lain kurus. Because they live in a very hot environment. Okay, so daripada sini, tuan dan puan, janganlah kau fikir nanti air ni dia keluar ikut bonggol ke? Sebab betul-betul tu jilat bonggol dia ke? Tak. Air ni akan dimasuk terus dalam salur darah diorang. So they can live without water for a very long time. Okay, yes. Condensation is nama lain condensationnya.
Kalau dalam kalau dalam kimia, awak cakap, alhamdulillah, sorry. Dalam kimia, nama lain condensation ni adalah dehydration. Ya, dia buang molekul air daripada sini. Gitu. Can. Alright. Jadi tuan dan puan, ladies and gents, bunks and cuts, daripada sini juga kita dah tengokkan tentang ini adalah basic lemak. Now kita nak tengok tentang lemak tepu dengan lemak tak tepu. Untuk yang ini awak kena faham satu konsep. Konsep dia adalah karbon boleh melakukan 4 ikatan dekat satu karbon. Karbon boleh melakukan 4 ikatan dekat satu karbon. Carbon can form 4 bonds for 1 carbon. Carbon can form 4 bonds for 1 carbon. Ya, sebatian karbon alkin ya betul. Ya itu, yes. Yes. Yang itulah semua tu. Ya, yang korang belajar apa? Math at kungkap. Yang itu semua. Ya, that's one. Betul. Jadi sekarang ni dekat sini, kalau saya ada karbon 1, 2, 3, 4. Ada 4 karbon dekat sini. Daripada 4 karbon dekat sini, karbon yang pertama dekat sini boleh melakukan 1, 2, 3, 4. 4 ikatan. Sini pun 1, 2, 3, 4. Nampak tak? Sini ada 4. Sini pun ada 1, 2, 3, 4. So setiap karbon akan ada 4 ikatan. Correct or not? Yes. Bila setiap karbon ada 4 ikatan, ini kita potong sini je. Lepas sini mungkin ada karbon lagi lah. Kita ambil 4 ni saja. Kalau semua tempat dipenuhkan dengan hidrogen penuhkan semua tempat dekat sini, inilah yang kita panggil sebagai lemak tepu. In English, saturated. Maksudnya dekat sini, boleh tak kalau saya ada hidrogen satu lagi, can this hydrogen masuk dalam tempat ni? Tak boleh, cannot. Penuh, full already. No. Very full. Want to enter, let's all say, hey, you go away. I'm sorry. Well, yeah. Sebab apa? Dah penuh, dah saturated. Berbeza pula dengan kalau ada satu lagi jenis lemak tak tepu. Dia pada 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay, so should be dia akan jadi macam ni. Betul ke tidak? Sepatutnya dia ada hidrogen sini, and hidrogen. So ini pun lemak full, betul? Apa yang jadi adalah dia buang 2 karbon ni. Bila dia buang 2 karbon ni, sekarang ni saya nak tanya, ada ruang kosong, betul? Ada ruang kosong, betul? Yes, that's good. Bila ada ruang kosong, cukup tak 4 untuk karbon ni buat ikatan? Tak cukup. Dia ada 1, 2, 3. Hidup tak lengkap. Jadi apa yang dia buat adalah dia tanya orang sebelah, awak hidup lengkap tak? Saya pun hidup tak lengkap. Boleh tak kita saling melengkapi satu sama lain? Saya pun fikir begitu. Bam, dia buatkan double bond. Jadi apa yang jadi? 1, 2, 3, 4. Cukup 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Cukup 4. Macam itu. So sekarang ni, bila dia buang, bukanlah kenapa dia buang sebenarnya. Bila dia buang dekat sini, ini adalah bentuk dia. Bila dia buang dekat sini, sekarang ni, dia ada ruang kosong, betul? Ini yang dipanggil sebagai lemak tak tepu ataupun unsaturated fat. Because, comparekan dengan dua ni, yang mana yang lebih banyak hidrogen? Yang kiri ke yang kanan? Yang kiri lebih banyak hidrogen. Maksudnya, ini lebih banyak tenaga, ini lebih stabil. Dia akan jadi pepejang. In English dipanggil sebagai solid. Yeah. Jadi inilah yang kita duk panggil lemak-lemak tu. And plus sini pula sebenarnya kita duk panggil minyak. Contohnya minyak masak, minyak sawit, minyak jagung, minyak zaitun. Lemak ni yang awak makan dekat awak punya ayam, dekat awak punya daging. Okay. Can I? Jadi sekarang ni kita tengokkan pula selalunya lemak tepu datang daripada haiwan ataupun animal. Dan selalunya lemak tak tepu datang daripada plants ataupun tumbuhan. Tapi ada pula yang tanya, betul Zul, mentega tu macam mana pula? Itulah lemak yang dah ditambahkan hidrogen, minyak dah tambahkan hidrogen, so dia jadi padat. Sebab tu tak elok makan banyak. Because terlampau banyak tenaga. When you have too many energy inside, when you eat, what happen? Excess energy will be stored as fat. Faham? Can or not?
Boleh follow lagi setakat ni? Now dah dapatkan yang ni, dah fahamkan yang ni. Tuans and puans, ladies and gents, bunks and cucks, apa beza semua benda ni? Beza saya beritahu ini lemak tadi adalah gabungan glycerol dengan asid lemak. Betul. Glycerol, asid lemak gabung dapat ni lah. Dapat ni, lemak ataupun minyak. Yang ini, what is this? Jom kita tengok kat sini. Lilin ni sebenarnya adalah gabungan asid lemak ataupun fatty acid digabungkan dengan alkohol. Haram. Okay, tak. Jangan risau macam ni. Ingat alkohol tu tak haram. Yang haram tu arak. Beza tau benda tu. Sebab dalam lilin ada alkohol. Yang pertama, korang tak makan lilin. Nombor dua adalah yang haram ni adalah benda yang memabukkan. Tahu? Risau kadang-kadang. Ni macam mak buang lilin kat dalam rumah kita semua, mak. Semua tu haram, ada alkohol, mak. Saya risau kalau lepas ni jadi macam tu. Okay. Jadi sekarang ni lilin ni dia adalah gabungan fatty acid and alcohol. Perasan tak? Tadi gabung fatty acid dengan glycerol. Ini tak, fatty acid dengan alkohol. And dia bersifat waterproof. Dekat mana yang ada lilin dalam hidupan? Bagi kita tengok pasal biologi sekarang ni. Dekat daun ada cuticle. Dekat muka yang berkilat-kilat sikit tu, kita ada sebum ataupun minyak. Sebum ataupun minyak. Mana pada sebum dia? Sebum, S-E-B-U-M, ataupun minyak muka. Okay. Begitu. Kemudian, fosfolipid ni apa benda pula? Tadi kita cakap pasal lipid ataupun lemak, glycerol tambah fatty acid. Yang ini adalah glycerol tambah fatty acid tambah phosphorus. Itu je yang beza. Dia dah tambah phosphorus sikit dekat sini. And dekat mana fosfolipid ni ada? Fosfolipid ni kita dah belajar dekat dalam chapter 3. Dia ada dekat dalam kita punya membran plasma. And bentuknya sebegini rupa. Like this. Okay, setakat ni boleh follow lagi? Boleh dapat lagi? Laju sangat ke? Tak Boleh? Can? Oh, terbaik. You all walaupun tengah cuti, still semangat belajar, still maintain dekat sini. I am so happy. You guys are the best. Next part adalah steroid. Steroid dekat sini pula, dia adalah gabungan, bukan gabungan, dia adalah satu-satunya bahagian lemak yang tak ada fatty acid ataupun asid lemak. Dia tak ada. Dan steroid ni, bila kita kata, steroid tu bukan ni dadah ke? Dia gunakan untuk kuat badan tu. Jawapannya adalah yes and no. Badan kita memang secara naturalnya ada hormon yang berbentuk steroid. Contohnya apa? Contohnya testosteron. Semua abang-abang ada testosteron dekat sini. Estrogen, semua akak-akak ada. Progesteron, semua akak-akak pun ada juga. So memang secara naturalnya dia ada dalam badan kita. Tapi apa yang jadi bila orang-orang yang pergi bersukan semua ni, dia kantoi ambil dadah orang kata tu. Bila kantoi ambil dadah tu bukannya dia pergi ambil ganja tak berlari dia sekali lagi kan. Dia pergi ambil this kind of enhancement secara berlebihan, dipanggil sebagai doping. Bukannya dia pergi ambil dadah yang macam orang duk cucuk tangan macam bukan. Nak bersukan macam mana kalau dadah macam tu? Betul tak? So of course lah benda ni dia akan jadikan tak fair. Sebab apa? Orang lain pun dah ada benda ni tapi dia ambil lebih, menyebabkan dia punya pertumbuhan badan akan increase kau. Okay. Jadi, tapi of course lah akan ada side effect. Jantung dia akan berdegup laju, dia akan cepat berpeluh, bulu dia tumbuh banyak. Ramai yang tak tahu benda ni. Ya, tuan-tuan dan perempuan. Kemudian steroid ni juga contoh lainnya adalah kolesterol. Kolesterol ni ada dekat mana? Kolesterol ni ada dekat lah kita punya fosfolipid. Kalau kita tengok dia yang memegangkan fosfolipid, meningkatkan dia punya kekenyalan ataupun flexibility of our membranes. Okay. So, tuans and puans, ladies and gents, bunks and cucks, this is about steroid. Ini adalah berkenaan dengan steroid, tuans and puans. Setakat ni, ada soalan. Cepat betul lah diorang ni. Bukan, cepat betul lah diorang ni dapat satu. Nombor dua adalah, cepat betul masa habis. Masa dah nak habis lah. Jadi, kita ada janji dengan awak semua nak cakap pasal klorofil. Kadang-kadang, yes. Jom kita tengok klorofil, boleh? Ini adalah klorofil di bawah mikroskop. Ini adalah klorofil di bawah mikroskop.
Perasan tak klorofil dia duduk dalam sel and dia tak larut air. Correct ke tak, Jess? Jadi kenapa air klorofil tu bila kita campur dalam air, kita kacau, dia boleh larut? Sebab dia bukan guna klorofil. Dia guna klorofilin yang ada campuran magnesium untuk memastikan dia boleh dissolve in water. Jadi ada kebaikan minum klorofil, makan klorofil. Biasa saya tanya dia ke awak sebagai pelajar biologi sekalian. Can I ask you this one? Dalam sel tumbuhan, dekat bahagian mana yang paling banyak nutrients? Dekat dalam sel tumbuhan ni, dia ada nukleus, ada mitokondria, ada RER, JEK, SER, JEL, ada klorofil, ada kloroplas dan juga ada vakuol. Yang mana yang paling banyak nutrien? Yang mana yang tersimpannya subsel? Dalam tu ada protein, dalam tu adanya air, dalam tu adanya mineral, dalam tu adanya makanan. Vakuol. So kenapa kita nak ignore vakuol and kita go straight for chlorophyll? Tuans and puans, if you want to get vakuol, you have to eat the whole plant. You have to eat the whole plant. Boleh? Jadi, this thing is a fat. Sebenarnya dia adalah satu fat. FAD Fat, satu, orang kata apa, macam ni lah. Hype punya minuman. Which saya boleh jamin dalam masa 2-3 minggu lagi, no one will talk about chlorophyll water ever again sampai bila-bila. Okay. So the best way adalah don't skip. Eat your veggies, eat your fruits, eat your vegetables, eat your sayur, eat your ulam. Okay. And dalam air klorofil ni dia banyak claim, betul tak? Dia cakap boleh hilangkan kanser, boleh mengelakkan penuaan, boleh jadi antioksidan semua tu. Betul, ada part yang betul, ada part yang boleh jadi antioksidan, betul. Ada part yang menunjukkan, kajian yang menunjukkan dia boleh mengurangkan saiz tumor di dalam tikus, dia tak try lagi dekat dalam badan manusia. So, yeah. The research for chlorophyll water is sparse, tak cukup banyak, and kalau ada pun dia tak menunjukkan significant increase or decrease of any health effect. Jadi, the best method yang dah betul-betul proven, your green vegetables. Eat that. Okay. Jadi itu saja daripada kami yang buat gayanya, Sir Hamidi, Teacher Sarah. Yes. Sebenarnya kata Iqbal, saya pernah terjerumus ke kancah klorofil ni, which is pada tahun 2014 dulu. Betul lah, 2014 waktu pasal degree, benda ni tengah high tau. Macam, saya pun belilah, tapi lepas saya tengok macam, kenapa dia I'm sure I was very young that time. We were all young. Okay. Tapi saya beli pun hangat-hangat teh ayam je benda tu. Tak minum 3 kali, lepas tu buang. Tak ada guna pun. Faham. Sedap ke? I tak boleh telan. Dia campur a bit of sugar, dia jadi macam teh, tapi teh warna hijau pekat. Oh my god. Baik minum teh je. Yeah. So the original green tea. Iqbal cakap, real food is the best. So prioritize, utamakan real food lah sebenarnya. Betul. I agree. Okay, jadi ada apa-apa nak cakap ke Hamidi dan Siti Sarah sebelum kita berpisah? I guess tak ada apa-apa. Just want to say thank you so much to everyone who joined us dekat dah 3,000 lebih hari ni. Terima kasih banyak-banyak. Thank you sebab mengorbankan masa awak untuk tidur ni. Tapi guys, tidur tu bila-bila boleh. Okay, so I hope to see you guys again. And thank you to Semidi dan juga Iqbal. Thank you juga Teacher Sarah and Sir Hamidi for teman kita semua belajar sama-sama hari ni. Rasa tak puas, rasa macam nak bagi lagi 1.5 jam. Tapi tak apa, insyaAllah. Maybe 1.5 jam. Tak sempat. Tu. Maybe waktu kita buat makmal biologi nanti, kita boleh sama-sama lagi dengan Zeki sekali. Dengan Rahsia je. Oh, sorry. Tak ada apa-apa. No, bye-bye. Bye guys. Bye guys. Okay, bye.